Agensi Tenaga Atom Antarabangsa hari ini memutuskan kilang nadir bumi Lynas Corporation di Gebeng, Pahang selamat. Melalui satu kumpulan pemerhatinya, Agensi Pemantauan Nuklear itu juga mendapati projek Lynas tidak melanggar mana-mana piawaian keselamatan radiologi antarabangsa, sekaligus menyokong sepenuhnya projek berkenaan dibangunkan di Malaysia. The government of Malaysia has the responsibility to make sure the operator, Lynas, fully delivers on all its responsibilities. Safety is paramount. This report offers recommendations to assure that all fully meet their responsibilities. We encourage its full implementation. Perkara itu diumumkan dalam satu sidang media di Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri. Laporan penilaian mengenai projek itu dikemukakan 2 bulan selepas kerajaan Malaysia meminta agar satu penilaian bebas dilaksana bagi projek Lynas. Kumpulan pemerhati turut mengambil kira pendapat 9 pakar radiologi dunia selain 66 individu daripada pertubuhan bukan kerajaan, pertubuhan berkaitan serta orang ramai sebelum menyediakan laporan penilaian ini. Di dalam laporan 55 muka surat yang diumumkan pagi tadi, IAEA turut menggariskan 10 cadangan kepada kerajaan Malaysia. Dia membabitkan 7 cadangan teknikal dan 3 cadangan komunikasi orang ramai. The bottom line is we found no non-compliance with IAEA safety standards, but we identified 10 issues where we believe improvements are necessary before next licensing steps are taken into Lynas project. Antara cadangan itu, pelan pengendalian bahan buangan jangka panjang dan komunikasi maklumat projek kepada orang ramai yang lebih efektif. Badan Atom Bebas itu turut mencadangkan Lembaga Pelesenan Tenaga Atom Kebangsaan AELB Malaysia perlu mengarahkan Lynas supaya menghantar laporan kaedah pengurusan bahan buangan secara terperinci selain pemantauan berterusan. IAEA juga menasihatkan kerajaan Malaysia supaya mempertingkatkan kemampuan AELB bagi memantau secara intensif projek ini. Program komunikasi maklumat kepada orang ramai berkenaan projek turut perlu dilaksanakan kerajaan. Ini bagi memberi pemahaman kepada rakyat berkenaan projek secara lebih tepat. Apa yang pasti, sokongan IAEA tidak bermaksud projek Lynas akan diteruskan sewenang-wenangnya. Sebarang kelulusan bagi lesen praoperasi projek hanya akan diberi jika syarikat Lynas berjaya mematuhi segala peraturan dan piawaian ditetapkan. Turut disahkan pembangunan infrastruktur kilang Lynas di Gebeng akan diteruskan. Ini kerana pembinaan kilang itu disahkan tidak membabitkan sebarang bahan radioaktif, hanya sekadar pembangunan fizikal kilang. Dalam kenyataan bersama kepada media, Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri dan Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi berkata, untuk mendapatkan lesen praoperasi, Lynas perlu mematuhi semua cadangan digariskan IAEA. Well, the recommendations are there. We will still have to make sure that all the requirements as specified are met with before any decision is taken. They will only be allowed to proceed once we're satisfied that all the conditions are met. Ketika ini, projek itu sudah mendapat kelulusan bagi peringkat pemilihan tapak dan peringkat pembinaan. Kilang kini sudah 40% siap. Dan jika diteruskan, projek Lynas diteruskan, agenda keselamatan akan terus menjadi keutamaan kerajaan. Jika timbul sebarang pelanggaran piawaian atau kebocoran, kerajaan tidak teragak-agak menghentikan projek serta-merta demi kepentingan rakyat. And this is a big if, because there are allegations only in the newspaper, as I understand. We will be there 24 hours, 7 days a week, during at least before the pre-operation. Jaminan diberi Lembaga Pelesenan Tenaga Atom AELB yang akan bertindak sebagai badan pemantau projek. Kenyataan berikut dibuat ekoran kebimbangan masyarakat mengenai potensi berlaku sebarang kebocoran di kilang itu. Selepas mendapat jaminan selamat daripada IAEA, tumpuan syarikat induk Lynas dari Australia adalah kepada keselamatan pekerja dan penduduk setempat. Today, the IAEA validated Lynas' fundamental approach to put community and operational safety
first in everything we do. Not only did the IAEA confirm that we are in accordance with international standards, but importantly for us as a company, that we have acted in accordance with our own values. Pada satu sidang media di Ibu Negara, Curtis berkata pihaknya menerima dan akan menepati segala cadangan yang disenaraikan oleh IAEA. Dan yang pasti segala tindakan kerajaan Malaysia dalam isu kilang nadir bumi Linus di Gebeng memberikan keyakinan positif kepada pelabur. Linus commends the Malaysian government for calling on the IAEA to conduct an independent investigation and for ensuring that the investigation was executed with clarity, speed and with a conclusive path forward. This experience has reinforced our confidence as a foreign investor in Malaysia, and it does demonstrate that Malaysia is an attractive destination for foreign direct investment. Pembinaan kilang Linus ini dijangka siap sepenuhnya hujung tahun ini. Di Kuantan, Kerajaan Negeri Pahang menyifatkan keputusan itu tepat dan rasional berpandukan fakta dan penyelidikan menyeluruh. If the report says there shouldn't be Linus, then so be it. We will not allow Linus to operate. But if the report says it's okay, the radiation level is within the permissible limit, then why not? Beliau yang ditemui selepas Majlis Pecah Tanah Hospital Pakar KPJ Pahang dekat Tanjung Lumpur pagi tadi juga memberi komitmen yang kerajaan negeri akan terus berusaha untuk memperjelas status operasi kilang Linus dari semasa ke semasa kepada rakyat. Dan bahagian akhir laporan khas Karam Singh Walia mengenai Linus pula menyentuh aspek ekonomi. Pihak pembangkang sengaja hendak mensabotaj usaha kerajaan membawa masuk pelaburan langsung asing supaya sumber pendapatan negara akan terjejas. Pendedahan terbabit dibuat Menteri Besar Pahang selepas mesyuarat Esko Kerajaan Negeri kepada saya minggu lalu. Pelabur asing akan tidak percaya kepada kerajaan dan juga negeri kita. Mereka akan lari. Kalau ada yang ada pun di sini, mereka akan lari. Dan yang cuba datang untuk melabur pun, mereka tidak akan datang melabur atas alasan bahawa kita tidak mempunyai pendirian yang kukuh, tidak ada dasar yang kukuh tentang pelaburan asing yang datang. Tambahnya lagi, terdapat lebih 20,000 pekerja tempatan mencari rezeki di kawasan perindustrian Gebeng. Hampir keseluruhan bekerja di sektor petrokimia yang dikategorikan industri berat. Dan kemasukan kilang kimia Linus di Gebeng Kuantan juga dijangka akan membuka banyak peluang ekonomi kepada penduduk. Peluang pekerjaan, peluang perniagaan dan mungkin juga kalau mereka mempunyai hartanah, rumah sebagainya, mungkin boleh dijual, disewakan kepada pekerja-pekerja, termasuk juga pegawai expatriate yang datang berkhidmat di Linus ini. Kebanyakan penduduk Kuantan yang saya temui, majoritinya menyokong pembinaan kilang berkenaan. Saya dipahamkan ini bukan kilang nuklear, kilang biasa je. Anak-anak kita boleh kerja. Orang yang menipu tu, dia cari buat satu kilang. Ambil pekerja 500 orang ke 305 orang, 300 orang ke 500 orang ke, ada buat kilang. Dia cari buat kilang suruh orang kampung bekerja. Boleh ke dia buat macam tu? Saya rasa tak boleh. Yang dia sibuk-sibuk tu, ngapa kita orang kampung tak takut pun? Sikap penentang kilang Linus amat mengecewakan mereka kerana masih berseperti katak di bawah tempurung. Apa yang tidak dimaklumkan kepada penduduk oleh penyebar maklumat palsu ialah faedah dan kegunaan produk kilang terbabit dalam kehidupan harian umum. Salah satu ialah komputer kita ni yang color ni. Bila yang color ni ada sumber nadir bumi ya. Dan TV color menggunakan nadir bumi. Tanpa nadir bumi kita tidak akan mendapatkan warna-warna seperti apa yang kita dapat di komputer dan sebagainya. Industri berteknologi tinggi serta bersih adalah pelanggan utama pembekal nadir bumi seperti kilang kimia Linus. Ini termasuk sektor pembuatan bateri elektrik kereta hybrid, telefon pintar, skrin televisyen, komputer, kamera digital, mesin pengimbas CT scan, X-ray dan banyak lagi. Dunia digital juga semakin berkembang dan banyak negara lain sedang dalam proses meluluskan pembukaan industri pemrosesan tanah jarang. Di Afrika, di South Africa, di California dan sebagainya, saya rasa
di dalam 10 tahun lagi Molycorp di United States adalah pengeluar terbesar dan akan menyaingi negeri China. Ini adalah yang paling terbesar sekali. Ini adalah nadir bumi adalah bahan moden masa depan untuk menghadapi zaman teknologi yang lebih tinggi. Nadir bumi ini adalah amat penting. Berdasarkan semua itu, tindakan ahli Parlimen Kuantan yang memutar belit fakta cukup dikesali. Bila jawatan kuasa ditubuhkan, terus mereka menidakkan keupayaan dan maruah jawatan kuasa dengan mengatakan golongan ini tidak boleh memberi pandangan. Kalau golongan ini tidak boleh beri pandangan, mengapa YB Fuzia sengaja mendapatkan pandangan-pandangan dari Green Party, satu parti radikal daripada negara asing, yang bukan juga kerajaan, yang tidak diterima oleh rakyat di negara sana. Selain itu, kewibawaan pakar negara yang turut dipersoalkan YB Fuzia Saleh juga amat memalukan. YB Fuzia mengatakan pegawai-pegawai kita, pakar-pakar Melayu, pakar-pakar rakyat Malaysia semua tak boleh dipercayai. Mungkin YB Fuzia lebih mempercayai golongan-golongan radikal di luar negeri ataupun orang bangsa-bangsa asing yang mempunyai agenda mereka tersendiri. Biar apa pun, kesahihan fakta dan maklumat benar serta sikap ketelusan kerajaan dan pengurusan kilang kimia Liners bakal terbukti kerana manusia tidak boleh lari dari kebenaran. Kilang Liners adalah disahkan jabatan dan agensi kerajaan sebagai kilang kimia. Kilang ini adalah selamat dari semua aspek pengoperasiannya dan penduduk tak perlu bimbang tentang keselamatan mereka. Pihak tidak bertanggungjawab banyak membohongi penduduk Gebeng kerana menganggap mereka sebagai jahil, bodoh dan mudah diracuni minda mereka demi faedah agenda tersembunyi pihak terbabit. Ibarat taik di tengah padang nampak, taik di hidung sendiri tidak nampak. Karam Singh Walia melaporkan dari Gebeng, Kuantan.